Assalamualaikum. Salam. Saya Siti Nur Aismail binti Ahmad Razi, boleh panggil Su je. Saya ambil bahagian perkembangan sosial. So, soalan saya yang pertama, adakah anak puan dapat berinteraksi dengan baik dengan kawan-kawan kat sekolah dia? Okey, untuk masa sekolah tadika dengan sekolah rendah tu belum dapat berinteraksi dengan baik. Bahkan dia sempat dibuli pun ada juga. Perspektif Dia tak kawan melanda. lah. Dia kalau orang kata dia seorang yang terlalu sangat baik. Kawan yang ambil advantage ke? Ambil advantage dengan dia macam tu. Jadi tapi masa tu dia dah mulai start untuk keluar, kalau ada acara program keluar tu memang saya akan ini untuk dia introvert kan. Jadi supaya dia keluar, dia tengok dunia luar tanpa orang tua kan, dengan kawan-kawan dia berkemah tu semua. Memang kita usahakan dia harus pergi, sebab itu dinasihatkan kawan saya yang psikologi tu. Jadi memang kalau disebutkan kawan baik siapa, semua memang dia tak ada. Dia tak, dari segi pergaulan sejak lepas masuk sekolah menengah tu kan dah start form 2, dia dah start masuk renang tu. Lepas tu dia pun dah mulai, mungkin sebabkan awal tu dia sudah pergi sana pergi sini, ke mana keluar dah kan. biasa. Jadi dia start buat kawan lah. Jadi yang namanya kawan baik tu baru ada waktu dia form 1 atau form 2. Kalau dia kata sedih sama dia main sekolah rendah, memang dia tak ada mobil yang bagus, dia tak aktif ada. kan. Makin jauh makin kenal lah ramai orang. Alhamdulillah. Okey, soalan saya yang kedua, semasa sesi pembelajaran di dalam kelas, adakah anak puan dapat beri kerjasama yang baik? Boleh duduk senyap ke, ataupun boleh bagi macam contoh, cikgu tanya, ni jawapan apa? So dia boleh jawab ke tak? Okey, kalau dia dulu kan memang tak fokus. Dia suka duduk belakang sebab dia tahu dia nanti banyak main. Memang cikgu pun ada juga cakap Samad banyak main, dia tak fokus. Dulu kita tak tahu kan dia ada disleksia. Jadi dia dengan cikgu semua tak ada masalah, dia memang baik. Jadi kalau dia menjawab pun saya tak pasti juga, tapi mungkin kalau cikgu dah cakap Sarmani tak fokus ini, mungkin dia tak boleh jawab. Saya rasa tak boleh jawab. Tapi sejak sudah didiagnos ada disleksia di masa umur 8 tahun, berjumpa dengan jumpa dengan, memang sekolah tu sekolah disleksia. Jadi murid-murid yang sudah bersekolah sekolah perdana tu, mereka akan pergi ke sana dulu 2 bulan, 3 bulan, ikut dia punya itu. Sama masa tu 3 bulan dia sudah okey, dah boleh baca dengan pada sebelumnya baik-baik sangat, boleh baca lah, dah boleh baca dengan betul. Disebabkan lingkungan sana dia suka, dia minta tambah 2 minggu. 3,5 bulan di sana, dah 3,5 bulan dia balik lagi ke sekolah dia. Jadi sempat dia bercuti sekejap. Itu di section 7 ada improvement lah. Improvement ada, alhamdulillah. Okey, soalan yang ketiga, adakah anak puan seorang introvert yang lebih suka bersendirian atau lebih suka berkawan? Dulu memang introvert. Dia suka bersendirian, belajar kan dia susah nak belajar. Dia lebih banyak, saya cakap tadi, dia lebih banyak main sendiri, ataupun main dengan adik-beradik pun ada. Dia buat Lego lah, apalah. So kalau dia tak faham, dia tak ada try tanya-tanya? Dia dia tak tanya. Pelajaran semua dia tak tanya. Susah sikit lah. Susah sikit dah dulu lah. Tapi sekarang ni dia suka berbuat kawan. Dia sudah berani untuk berkawan dengan orang lain. Time dia introvert tu, dia lebih suka kepada apa? Dia suka bersendirian tu, dia suka buat main lah, melukis, main-main. Ada kertas, dia ambil kertas. Ada pen, dia buka-buka pen. Apa lagi? Lego, pokoknya yang penting dia tangan dia nak gerak. Macam tu. Macam kenalan yang saya tahu, adik saya sendiri, dia pun sama juga. Tangan ya? Je. Tak boleh diam. Itu sebab
penemu kan, inventor tuh kebanyakan mereka disleksia sebab diorang kreatif. Diorang suka ambil tahu. Suka ambil tahu kreatif kalau ini macam mana. Ini pun dia buka-buka sebenarnya dia nak buat benda lain, dia nak buat apa saya lupa, dia dah cakap sama nak buat ini, terfikir tapi tak ada masa nak buat, tapi ada masa pula dia nak membuka, habis memang pen semua dibuka-buka sama dia, simpan benda tu tak dibuang, dia asing-asingkan, disimpan. Tak tahu dia tahu lagi, tapi sekarang tak buat lagi untuk apa. Okay, untuk perkembangan moral pula, yang pertama, macam mana puan terapkan didikan moral dalam diri anak puan? Contoh jadi model ke, ataupun bagi dorongan macam ganjaran ke, contoh. Mungkin waktu masa sekolah rendah tu belum nampak sangat lah kan dia. Kita bagi dorongan ke dia tu untuk bergaul dululah kan, untuk berkawan. Tapi sejak yang dia yang berenang ni, dia kan sudah tahu diri dia tu adalah seorang OKU, disleksia. Kita selalu cakap sama dia, jangan malu, kita ni OKU, tapi orang kelebihan. Upaya yang kamu bukan orang kurang, upaya kamu lebih daripada yang lain. Kamu tak sama. Kamu ni kalau bapak ni selalu cakap, kamu ni jenius, kamu ni pandai ni semua. Cuman masalahnya kat situ aja, tak ada masalah. Semua orang ada kekurangan masing-masing. Jadi tengok pagi sekarang kan badannya udah bagus macam ni, sama boleh ni jadi iklan Milo ke iklan ini. Dia sukalah. Dia pun terfikir nanti dia nak, kalau ada cita-cita juga yang lain, mungkin dia akan punya kelab ke, dia berjualan barang-barang renang. Mungkin dia boleh jadi modelnya ini. Jadi sebenarnya dengan orang tua tu kita harus selalu berkomunikasi lah. Kalau sebab kalau macam dia ni, kita memang harus bagi sokongan, tak boleh dia diam, nanti dia jadi down seperti itu. Okay. Soalan yang seterusnya, yang kedua ialah, adakah anak puan seorang yang boleh berkongsi barangan dengan orang sekitarnya? Okay, kalau Sarma alhamdulillah dia baiklah, dia memang rapat dengan adik-beradik dan dia boleh berkongsi barang dan bahkan bermain sama-sama. So jomlah kita misalnya ada barang yang ada something yang dia memang cari untuk boleh bermain bersama. Barang dia pun tak ada masalah, dia boleh disentuh lah. Boleh. Tak ada masalah. Okay. Yang ketiga, adakah anak puan dapat menilai baik dan buruk dalam persekitarannya? Okay, kalau dulu memang macam dia tak boleh kan, orang bully dia tu macam dia anggap bukan mengganggu dia, bukan membuli, tapi memang betul-betul dia tak ada duit, jadi sama bagi, kasihan dia tak makan, padahal memang saya nampak ambil kesempatan juga. Sampai ada grup chat parents tu, saya bagi tahu kat parents. Family aja baik kan. Sampai sana kena macam tu. Ya, jadi saya ada bagi tahu masalah anak saya, tolong anak-anak puan tuan kalau ada yang buat di masa hormat, jangan buat lagi lah. Saya pun tak tahu dah berapa lama kejadiannya kan, memang dia jarang makan siang lah macam tu. Belanja tu tak ada duitnya. Yang keempat, adakah anak puan dapat memahami tingkah laku sekeliling? Macam contoh, jaga perasaan orang. Contoh kalau macam mana? Contoh kalau kita marah ke apa, dia faham tak tu? Ya. Dia macam tu. Saya rasa dia seorang yang sensitif juga. Kalau dulu pun sama. Dia sekarang ni mungkin kalau dulu dia tak rasa sangat lah, tapi yang sekarang ni saya nampak dia lebih memahami orang lain lah. Macam dia sekarang dia ujung minggu jadi coach, jadi dia ada murid-murid yang bos dia ni lah, ada murid autism, ada murid ADHD semua. Dia try dulu kalau sama ada macam mana. Ternyata Sarmat boleh. Dia sebab orang seperti dia merasa orang tu macam dia juga dulu. Jadi dia memahami perasaan orang macam mana nak handle ini, karena dia memandang diri dia macam mana kan. Kalau yang kawan-kawan coach lain yang normal, yang biasa ini memang tak tahan lah. Untuk mereka ada aja begini-begini. Aduh, ini susah. Tapi kalau Sarmat ni dia boleh faham. Dia pernah mengalami. Dan dia punya perasaan dia nak menolong.
dia tak nak orang tu macam ni, jadi nak orang tu maju. Macam tu ada pencapaian. Nah, itu dia punya niat. Macam diri dia lah. Macam diri dia. Dia pernah mengalami benda. Pernah mengalami ya, dia rasakan macam tu. Okey. Yang last sekali, adakah anak puan dapat kawal emosi dia dengan baik semasa dia tak dapat yang dia inginkan ataupun macam lain lah. Dalam tekanan ke apa macam mana? Macam tu. Yalah, macam tantrum gitu kan, tak boleh kontrol. Itu ada, tapi jarang sangat. So waktu sekarang pun ada. Iya, dah besar pun ada, tapi terlampau jarang lah. Dia masih boleh dikawal marah yang kan kalau tegas, macam tegas ke atau tegas biasa ke atau tegas tu yang itu ada, cuman yang terlampau sangat tu yang dia misalnya belajar macam dia ada juga, dia macam dia tinju pintu tapi dia tak menyakiti orang lain. Dia cuma macam tu, dia nak lepaskan geram dia, dia tinju pintu, adalah sempat dia letak kat sini. Diri sendirilah. Diri sendiri. Jadi saya dah tahu, dia memang tak boleh orang tu bagi tahu kat dia ini macam apa, pressure kat dia, tak boleh. Tapi pada basicnya tu dia seorang yang sabar juga sebenarnya. So dia sebagai coach dia boleh handle benda. Boleh handle dia. Okey. Itu saja. Itu saja. Terima kasih. Sama-sama.